Anda sedang menonton Malaysia Hari Ini dan saya sekarang ni bukan bersama dengan Fatul Yahya, tapi saya bersama dengan Dai Azrin Muhammad Isa, iaitu Duta Dana Pembinaan Masjid Al-Mutakin Antara Gapi. Selamat datang. Selamat datang. Salam Ramadan. Waalaikumsalam. Selamat Ramadan. Alhamdulillah. Saya dah tengah-tengah Ramadan ni rasa macam sedih lah pula. Jangan macam tu. Yelah, sebab rasa macam baru kita nak semangat dalam bulan Ramadan, tiba-tiba dah nak sampai ke penghujung. Saya setuju. Tapi sebenarnya kehadiran awak hari ini sebenarnya orang kata untuk menambahkan lagi pahala kita. Betul ya? Yes. Jadi itu berkenaan dengan Masjid Antara Gapi. Okey, mungkin boleh kongsikan keperluan membina Masjid Antara Gapi ni. Baik, sekali lagi Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Malaysia Hari Ini dan juga Kak Dayah. Bagi Kak Dayah boleh? Boleh. Sopan budaknya. Baik. Macam semua sedia maklum, kadang-kadang kita ni bila mana dah solat di masjid ataupun di surau kan, yang besar, yang gah, kita rasa macam selesanya, seronoknya. Tapi kita terlupa satu benda. Kita terlupa memikirkan bagaimana orang lain yang solat di tempat lain, adakah dia dapat selesa sama macam kita ataupun tidak. Baik. Ya, daripada sudut ruang dia, keselesaan dia muat ataupun tidak. Apatah lagi bila mana nak sampai ni kan, Raya Aidilfitri, Aidiladha ke ataupun solat Jumaat setiap minggu, memang kita akan fikirkan bagaimana semua orang dapat masuk solat dalam keadaan selesa. Jadi macam inilah yang kita fikirkan, Kak Dayah. Dan juga penonton-penonton, bila mana kita sebut tentang Masjid Al-Mutakin di Antara Gapi Serendah ni, dia asalnya mereka di situ ni, kalau saya difahamkan, ada lebih daripada 6,000 orang jemaah yang nak solat, tak kisahlah untuk solat hari raya, untuk solat hari Jumaat, 6,000 lebih. Tapi diorang sekarang solat di satu surau yang kecil hanya menampung boleh muat hanya 250 orang. Cuba Kak Dayah. 250 tapi penduduk 6,000 orang. 6,000. Maksudnya dia akan sembahyang dalam ruang solat utama, di bahagian luar dan juga perkarangan tempat parking tu pun dia orang sembahyang. Bentang sejadah pun semua dalam keadaan panas. Kalau hujan macam mana? Jadi sini yang kita cuba fikirkan. Jadi sebab itu saya kata tadi, mungkin ada orang tanya, dia kata, kenapa tak sembahyang dekat masjid yang lain? Dia kata, selain daripada surau tu. Masalah dia, paling dekat dengan qaryah di situ adalah 10 km. Jauh masjid yang paling dekat. Tapi standard ada lagi yang 17 km, 20 km, 30 km. Tapi yang paling dekat 10 km. Baik, itu masalah dia. Jadi sebab itulah pada surau nak bina masjid. Yes, betul. Mudahkan orang untuk semua orang beribadah lah. Betul. Baik, dan kita nak tahu juga mungkin apakah kemudahan yang akan dibina lah di dalam Masjid Al-Mutakin. Baik. Bila sebut tentang kemudahan apa yang nak dibina di Masjid Al-Mutakin di Antara Gapi Serendah ni, Kak Dayah dan juga penonton, memang kita fikirkan nak jadikan masjid ni bukan sekadar tempat singgah untuk solat ataupun hanya sekadar kita beribadat, tapi dia adalah one stop center. Kita nak bina macam-macam kat situ, mungkin ada kelas tuition, adanya bahagian ruangan untuk disewa, mungkin ada program ataupun apa dewan dan sebagainya. Berkenaan juga dengan pejabat, ruang bawah, ruang untuk kanak-kanak, tempat untuk bersantai, dan juga difahamkan kita nak buat di situ adanya rumah tumpangan ataupun kalau ada musafir yang dia nak berehat ataupun nak tidur semalam 2 malam, mungkin boleh sebut motel ke apa kan, tempat berehat tu, itu pun kita nak buat kat situ. Di samping nanti mungkin ada lagi perkara-perkara lain yang kita nak bincangkan yang kita boleh terapkan, kita buat dekat masjid tersebut supaya macam saya kata tadi, kita nak ikut bagaimana zaman baginda Nabi SAW. Masjid bukan hanya sekadar tempat untuk solat, tetapi dia adalah tempat untuk masyarakat di luar sana. Yang mengimarahkan masjid. Yes, betul. Dan anggaran kosnya berapa? Anggaran kos ni yang saya macam seram nak sebut tu. Tak apa. Anggaran kos ni sidang penonton. Jadi saya rasa memang kenalah saya sebut pada hari ini kan, sebab saya nak bagi tahu kepada orang di luar sana, anggaran kosnya adalah lebih kurang 16 juta. Baik. Sekarang kutipan baru ada 1.4 juta. Baik. Yang diperlukan adalah 14, tetapi itu hanya masjid. Tapi kalau campur dengan dia punya fasiliti, campur dengan dia punya apa yang kita nak bangunkan, saya sebut tadi, berkenaan dengan rumah rehat, berkenaan dengan kelas tuition, tempat dewan dan sebagainya, mungkin boleh mencecah anggarannya adalah 24 juta. Jadi kalau kita lihat ini macam model ataupun bayangannya, mungkin bagaimana para penonton boleh menyantuni Hari Nuzul Al-Quran dan juga sekaligus kiranya menjadi sebahagian daripada Masjid Al-Mutakin, termasuk dengan saya sendirilah. Kan kita semua nak jadi ahli-ahli masjid dan juga mereka yang cuba untuk sama-sama bangunkan. Saya, Kak Dayah, penonton-penonton semua mesti mengimpikan satu tempat ataupun satu rumah yang paling istimewa. Kalau kita duduk di atas dunia ni, Kak Dayah,
rumah yang paling impian kita lah. Mungkin kita kata rumah yang besar, selesa dan juga semua kelengkapan yang kita nak ada kat rumah tu. Tapi pernah tak kita terbayang satu benda, apakah rumah yang kita nak di dalam syurga? Sebab Nabi SAW dia pernah sebut, baginda pernah bagi tahu kepada para sahabat dan sampai kepada kita hari ini. Ya. Dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Nabi sebut, barang siapa yang membina satu masjid di atas dunia, tak kisahlah kecil ke besar ke bagaimana rupanya, janji ianya baik, maka Allah akan binakan padanya satu rumah di dalam syurga. Maksudnya, kalau infak ni ada peluang ni nak ambil kita ni nak bantu untuk bangunkan masjid, kita dah tempah satu rumah di dalam syurga. Rumah dalam syurga jangan bayang macam rumah dalam syurga dalam dunia. Maka lebih hebat, lebih indah, lebih bagus. Untuk siapa? Kata Nabi, bagi mereka yang berinfak, sedekah, membantu untuk membina rumah ataupun rumah Allah di atas dunia. Tadi Kak Daya tanya tadi kan berkenaan dengan Quran kan. Ya. Baik. Sikitlah sebenarnya sambutan nuzul Quran pada tahun ni kan. Betul. Saya ringkas je. Ringkas je kan. Nuzul Quran pada tahun ni memang kita faham Al-Quran ni dia ada kena mengena dengan memperbaiki hati. Satunya menenangkan hati, yang kedua memperbaiki hati, yang ketiga adalah melembutkan hati. Dan kita faham juga bagaimana Al-Quran bagi tahu pada kita supaya kita ini sentiasa membantu untuk perkara kebaikan dan juga berinfak, bersedekah demi membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita nak buat ni, nak bangunkan masjid, nak bangunkan tempat sujud, nak bangunkan rumah Allah, ini adalah satu benda yang memang dituntut untuk kita membangunkan benda yang istimewa, khususnya masjid yang cuba kita sebut ini, Masjid Al-Muttaqin Antaragapi Serendah. Masya Allah, perkongsian yang sangat baik membuat kita rasa macam baiklah kita dah mengejar ke hujung ni, jomlah kita berinfak dan bersedekah. Baik, terima kasih Daik Azrin sekali lagi, dan kepada anda semua tidak boleh ke mana-mana kerana kejap lagi saya ada lagi perkongsian bersama dengan Fetri Yahya dan ada persembahan daripada Rakib Majid. Jadi terus bersama kami dalam Malaysia Hari Ini.